Sometime I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menyertai wawancara kita pada hari ini. Hari ini kita bertuah kerana pada hari ini kita bakal bersama dengan 3 orang panel yang cantik, kacak, laikan, bijaksana. Panel pertama, Adam Bikitri. Panel kedua, Arif bin Jaafar. Dan panel ketiga, ini Azira binti Marozi. Ketiga-tiga panel ini datang daripada tempat yang sama iaitu Kampus Politeknik Sultan Azlan Shah, Sultan Idris Shah. Dan hari ini kita akan bincangkan tajuk yang sangat penting pada zaman ini iaitu ICT. Teknologi maklumat ataupun information technology merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. Ruang lingkup tajuknya sangatlah luas kerana ia berkenaan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Cara cepat dan mudahnya adalah penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Definisi teknologi maklumat juga boleh diringkaskan sebagai satu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi. Seperti yang diketahui umum, teknologi disifatkan sebagai satu bentuk pemudah cara yang membolehkan pengaliran maklumat menjadi sangat pantas. Sebenarnya, teknologi maklumat tidak terhad kepada internet dan komputer sahaja, tetapi ia melibatkan televisyen, telefon mudah alih, fax, telegram, PDA dan sistem satelit dalam menyampaikan maklumat kepada penerima. Hebat bukan ICT? Namun begitu, sesuatu yang hebat ICT ini pasti ada keburukan dan kebaikannya. Mari kita lihat pada segi positif dahulu. Bolehkah saya bertanya kepada kamu, wahai panel pertama, Adam Bikitli, pada pandangan anda, apakah kebaikan-kebaikan ICT? Pada pandangan saya, kebaikan ICT ni terbagi kepada banyak cabang. Tetapi di sini saya akan menjelaskan kebaikan ICT dari segi pendidikan, ekonomi dan negara. Dari segi pendidikan, kita boleh menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran ini lebih aktif kalau kita ada ICT. Selain itu juga, kita boleh mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan kerana terdapat banyak warna dan animasi yang bergerak. Selain itu, meningkatkan kemahiran guru dan pelajar. Contohnya, kemahiran tu boleh dipelajari melalui ICT dengan mudah sahaja. Melalui video-video YouTube yang telah sedia ada, yang telah dikongsikan kepada kita. Semuanya berada di ujung jari. Okey, seterusnya juga memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang pelbagai keupayaan. Maksudnya, walaupun dia tak ada tangan, tak ada kaki, dia tetap boleh mendapat pendidikan yang sama seperti orang yang biasa. Selain itu, meningkatkan kecepatan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Kerana dia sangat sebagai contohlah online class. Seperti kita sekarang ni, kita mampu mempercepatkan proses membuat assignment tanpa face to face, tanpa bertemu. Itu saja dari segi pendidikan yang saya dapat bagi. Selain itu, dari segi ekonomi pula, kita dapat meningkatkan dan memberi pendedahan perdagangan antarabangsa secara talian. Contohnya, mengurangkan kos operasi. Maksudnya kita mengurangkan kos operasi kerana dia
hanya dibuat melalui online. Tidak perlu pergi naik kapal terbang untuk pergi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Itu sajalah. Selain itu juga, dia juga menjimatkan masa urus niaga dan penghantaran antara pedagang. Macam contoh aplikasi Shopee, Lazada dan sebagainya. Ekonomi juga boleh meningkatkan pengeluaran dan pemasaran produk tempatan dengan lebih luas. Maksudnya, melalui pasaran dan pemasaran produk tempatan ke luar negara, kita boleh hantar barang itu ke luar negara melalui online. Hanya tekan barang kita, produk tempatan, menggunakan aplikasi yang bersesuaian, kemudian kita boleh hantar barang kita tu secara online dan cepat, pantas. Bukan kita yang perlu melakukan kerja, tetapi orang lain. Kita hanya sebagai pengantaraan. Selain itu juga, kita boleh memberi pendedahan produk tempatan ke luar negara. Contohnya, kita boleh buat icon, kita boleh buat video produk tempatan, hanya tempatan, untuk sebarkan ke luar negara supaya pelancong luar negara datang ke tempat kita untuk membeli bahan tersebut atau hanya menempah secara online. Itu saja dari segi ekonomi. Seterusnya, dari segi negara, kita juga boleh mempercepatkan urusan pentadbiran. Sebagai contoh, menjimatkan wang kerajaan, tenaga serta rakyat sendiri. Seterus juga dari negara, dari segi ramalan cuaca, online ni membuatkan kita mudah meramal cuaca yang bakal tiba. Contohnya, satelit cuaca diramal lebih tepat dan secara terperinci berbanding dengan zaman-zaman dahulu semasa tiada ICT. Mereka menggunakan bintang untuk mencari arah kiblat dan hanya berpandukan awan untuk meramal. Hanya lihat kepada awan tu sama ada hujan atau tidak. Tapi sekarang ini kita boleh mengetahui arah kiblat. Boleh tahu di mana arah kiblat tu sebenarnya menggunakan internet sahaja. Lepas tu kita boleh mengetahui ramalan cuaca secara terperinci di mana dia akan turun. Di mana dia akan turun, dan ini boleh membantu dari segi pertanian. Sekiranya kita ada satelit ramalan cuaca, mereka boleh bersedialah membuat persediaan awal sebelum sekiranya berlaku kemarau atau hujan. Selain itu, hubungan antarabangsa. Hubungan antarabangsa ni kita boleh, kalau kita ada ICT, kita boleh memperkukuhkan lagi hubungan antarabangsa di mana dunia seakan-akan menjadi kecil. Contohnya, sekiranya ada berlaku kemalangan di sesuatu negara, kita boleh tahu dengan segera dan menghantar bantuan dengan segera. Hal ini dapat mengeratkan lagi hubungan antara negara. Seperti contoh peperangan yang tak berakhir lagi di Palestin. Malaysia sampai sekarang menghantar bantuan kerana kita tahu melalui online. Seterusnya muncullah platform-platform untuk Palestin. Ini ialah sebagai pemudah cara disebabkan oleh ICT. Oleh kerana itu, ICT banyak membantu dalam negara dan dalam mengeratkan hubungan antarabangsa. Sampai situ sajalah yang saya boleh terfikir. Seterusnya saya serahkan kepada Syafina semula. Okey, terima kasih saudara. Selepas saya mendengar huraian daripada saudara, saya dapat menangkap bahawa terdapat 3 aspek yang telah saudara ringkas, telah saudara huraikan, iaitu daripada pendidikan, ekonomi dan juga negara. Saya cuma akan menyentuh semula topik daripada pendidikan yang telah saudara huraikan. Kerana seperti kita tahu sekarang pada musim COVID-19 berluasa,
maafkan saya, pandemik COVID-19 berlaku. Para pelajar, terutamanya pelajar-pelajar universiti, sekolah menengah, sekolah rendah, semua tidak boleh pulang ke kampus atas sebab keselamatan mereka. Oleh itu, ICT telah berperanan penting digunakan sebagai teknologi antara pensyarah, guru bersama pelajar, iaitu melalui platform seperti yang kita guna ini, Microsoft Teams, untuk mereka belajar dengan lebih mudah. Okey, seterusnya, seperti kita tahu, jika ada kebaikan, pasti ada keburukan. Apakah keburukan ICT? Itu saya serahkan pula pada panel kita yang kedua, iaitu Muhammad Arif bin Jabbar. Saudara, silakan. Ya, terima kasih kepada pengacara majlis. Seperti pengacara majlis katakan, setiap perkara mempunyai kebaikan dan keburukan. Khususnya ICT, di mana saudara Adam telah menceritakan tentang kebaikan. ICT juga mempunyai keburukan yang ramai sedar tidak sedar mengaruhi kehidupan kita. Isi yang pertama sekali saya nak terangkan kepada anda semua adalah tentang fitnah. Fitnah boleh tersebar dengan berleluasa dengan adanya ICT. Contohnya di platform media sosial WhatsApp, Twitter ataupun Facebook. WhatsApp disebarkan tanpa ditapis dan terus kepada umum. Yang kedua sekali, saya menerangkan tentang maklumat. Maklumat senang untuk diceroboh. Kalau kita simpan maklumat kita di platform Facebook dan sebagainya, akan ada individu-individu yang tidak bertanggungjawab akan menceroboh kita punya maklumat. Boleh menceroboh dengan kepintaran ICT. Yang ketiganya adalah physical effect, atau kata lainnya kesan secara fizikal, iaitu contoh paling dekat sekali adalah obesiti. Apabila kita terlampau obses dengan ICT, contohnya kita terlampau obses dengan main game ataupun bergantung harap dengan media sosial, kita akan hilang rasa untuk memurnikan diri kita. So kita akan terkait dengan penyakit-penyakit seperti obesiti, rabun dan sebagainya. Yang terakhir sekali daripada saya adalah kemunduran social skill. Apabila kita terlampau obses dengan ICT dan menggunakan ICT selalu, kita akan social skill kita akan berkurang sebab kita jarang bertemu orang, bersapa dan berjabat tangan sebagainya, kata face to face. So kemunduran social skill tidak boleh dielakkan apabila kita terlampau obses dengan ICT. Saya rasa itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada pengacara majlis. Terima kasih pada cadangan-cadangan dan isi-isi yang menarik tersebut, wahai saudara Arif. Daripada saudara Arif, kita boleh tahu terdapat banyak juga keburukan ICT ini, iaitu seperti yang telah saudara huraikan, iaitu fitnah, kesihatan, dan kemunduran social skill ataupun kita panggil sekarang soft skill. Kalau kita lihat sekarang, para remaja, iaitu golongan-golongan belia, mereka sekarang social skill mereka agak kurang kerana mereka lebih kepada something yang tidak berjumpa secara face to face. Diorang hanya berjumpa dengan rakan-rakan mereka melalui screen. Dan bila kita berjumpa seorang melalui screen, kita tidak dapat tahu perangai sebenar orang tersebut. Lebih-lebih lagi, jika mereka hanya bertemu secara chatting, iaitu bersembang di ruang-ruangan chat seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, mereka tidak berjumpa face to face. Jadi seorang itu boleh menipu bahawa maybe mungkin dia kata dia seorang bangsawan, orang hebat, Perdana Menteri pun boleh, tapi sebenarnya dia cuma seorang manusia biasa yang teruk perangainya. Ini pula akan kemudian membawa kepada masalah kebocoran maklumat. Kerana mereka adalah penipu, maka diorang memanipulasi
orang yang ditipu itu untuk membocorkan maklumat mereka seperti maklumat-maklumat penting seperti nombor IP, maklumat peribadi, tempat tinggal semua tu. Itu sangat-sangatlah berbahaya kerana dia boleh digunakan sebagai blackmail ataupun ancaman ataupun ugutan kepada seorang individu itu supaya menyerahkan segala perkara benda-benda penting yang dia ada seperti harta. Seperti kenal tadi kat sini kita boleh nampaklah keburukan ICT ni. Tapi setiap keburukan juga ada solusinya. Jika tidak, kita pasti tidak boleh menggunakan ICT ini dengan rasa selamat. Oleh itu, boleh saya bertanya pada saudari Tini Atira, pada pandangan anda, apakah solusi yang kita boleh gunakan untuk membendung keburukan-keburukan ICT ini? Okey, pada saya untuk berlakunya fitnah ni, kadang kita tak sedar kita sendiri yang melakukan sesuatu perkara di media sosial, lalu telah membuat netizen-netizen, para pengkritik menabur fitnah begitu saja. Jadi, pihak kerajaan boleh menguatkan kuasa undang-undang terhadap penggunaan ICT. Contohnya, kerajaan telah mengetahui laman sesawang yang diguna oleh pengkritik. Kerajaan boleh menyekat laman sesawang berikut. Okay, seterusnya, maklumat peribadi senang dicerobohi itu, kita sendiri sebagai pengguna kena bijak untuk menyelamatkan maklumat peribadi kita. Contohnya, kalau kita ada dapat mesej dari telefon dari pihak yang kita tidak mengetahui asalnya, kita boleh kaji dulu, selidik dulu, ambil tahu tentang sesuatu laman sesawang tersebut. Sesuatu laman sesawang tersebut. Jadi kita tak mudah untuk memberi nombor telefon, gambar, nombor IC dan sebagainya. Dan lagi satu, untuk platform dating, sekarang kita ada macam-macam. Kita ada MiChat, kita ada Omi. Jadi di situ kebanyakannya kita sendiri yang membuka maklumat peribadi itu. Kita sendiri yang kongsi dengan diorang secara tak sedar. Macam kita baru kenal diorang dalam sehari dua, kita kenal dalam alamatnya. Tapi kita dah mula bagi gambar. Kalau orang tu minta gambar, nak tengok, nak kenal, kita dah bagi gambar. Okey, lepas tu dia akan minta nombor telefon. Kononnya nak berkawan di WhatsApp dan sebagainya. Okey, jadi itu diri kita sendiri kena bijak untuk mengatur cara macam mana kita nak menggunakan ICT dengan betul lah. So, selain tu juga macam kita adakan satu open house dan sebagainya, kita juga yang memberi maklumat peribadi macam alamat rumah kita. Kita sendiri yang post di media sosial. Sebab itulah saya cakap patutnya maklumat peribadi ni dijaga dengan terperinci lah oleh diri kita sendiri. So, seterusnya perubahan pada perubahan fizikal anak-anak muda sekarang bukan hanya obesiti. Kita boleh tengok banyak berita anak seumur 2 tahun dah didedahkan dengan gadget, lalu berlaku kerosakan saraf. Macam mata dia asyik bergerak-gerak je, tak henti-henti. Lepas tu dia akan boleh menyebabkan stroke juga untuk badan kita sebab kita tak bergerak dengan betul. Maknanya bila kita macam, kita pun kadang-kadang, kita pun tangan kita akan mudah rasa kebas-kebas. Maknanya peredaran darah kita tu tak betul. Jadi di sini, untuk mengelakkan berlakunya obesiti, kita juga tahu obesiti di negara Malaysia merupakan rakyat yang paling
Tinggi. banyak mengidap obesiti. Yang tinggi mengidap obesiti di Asia. Lepas tu awalnya yang perlu ambil tindakan ni dari ibu bapa lah. Ibu bapa yang kena tunjuk contoh yang baik untuk anak-anak. Contohnya kita adakan aktiviti di rumah. Kita adakan senam aerobik sama-sama dengan anak-anak. Kita ajak anak-anak buat aktiviti yang mudah untuk diorang ikut. Okey, kita buat macam aktiviti belajar memasak tu dengan anak-anak. Okey, sebab kanak-kanak ni bukan cakap kanak-kanak, kita pun suka benda-benda yang menarik tau. Tapi lebih kepada ibu bapa ni kena didik anak-anak dari awal lah. Sebab zaman sekarang kita boleh tengok yang ibu bapa ni semuanya sibuk. Jadi tak ada masa untuk anak-anak. Bila anak-anak nak belajar, anak-anak nak bermain dengan ibu bapa hanya berikan gadget. So dekat situ nanti adab anak-anak pun akan berkurang lah. Kemunduran sosial pula untuk mengatasinya, penggunaan ICT dipantau oleh ibu bapa. Ibu bapa menghadkan penggunaan ICT. Bukan sekadar kemunduran sosial saja yang boleh berlaku. Kita boleh berlaku anak-anak muda zaman sekarang ni dah pandai memasuki laman-laman sawang yang terlarang. Jadi untuk kemunduran sosial ni, ibu bapa kena tegaskan dalam keluarga, seperti macam bila kita makan pun wajib tinggal. Tak boleh makan sambil nak main phone, sambil nak tengok WhatsApp lah, nak buat Instagram lah, TikTok dan sebagainya. Jadi itu akan kurangkan lah hubungan kekeluargaan tu. Dan seterusnya untuk masyarakat pula, rasanya zaman sekarang ramai orang muda dah tak ada adab dengan orang lain. Bila berkeluar bercakap semua tak ada adab. Dia macam kita macam kawan-kawan, kita lepak semua, kita duduk semeja, tapi semua tengah phone, semua dengan media sosial. Jadi apa nilai nilai untuk mengeratkan lagi hubungan sosial antara dengan masyarakat? Itulah saja dari saya yang saya boleh jelaskan tentang cara untuk mengatasinya. Wah, sungguh tegas ya saudari Dini Atira menekankan solusi-solusi kita dapat yang dia terangkan. Okey, daripada saudari Dini Atira, seperti dia kata, banyak solusi untuk kita menyelesaikan masalah keburukan-keburukan ICT ni. Antaranya tadi telah dimentionkan, telah diterangkan adalah blocking laman-laman sawang yang tak sepatutnya. Kemudian kita kena bijak simpan maklumat peribadi kita. Dan lagi dua adalah berkaitan dengan ibu bapa, kerana seperti kita tahu bab kata pepatah, merentuh buluh biarlah pada rebungnya. Maksudnya ibu bapa kita, kanak-kanak kecil yang baru mengenali dunia, tak perlulah kita dedahkan mereka kepada gadget secara melampau. Kerana ia boleh itu merupakan punca kepada masalah-masalah lain yang seperti yang telah diterangkan saudara Arif tadi, iaitu kesihatan akan menyebabkan kesihatan mereka berkurang, social skills diorang berkurang. Maka kat sini kita boleh tapak bahawa ibu bapa antara contoh peranan penting yang berkaitan dengan solusi-solusi untuk menyelesaikan keburukan ini. Maka para ibu bapa, marilah kita dengar nasihat kita punya panel yang ketiga ini. Marilah kita mengambil iktibar. Seterusnya, saya boleh konklusikan daripada perbincangan kita pada hari ini, setiap benda, walaupun ICT sendiri banyak kebaikan ini mempunyai keburukan mereka itu sendiri, tetapi setiap keburukan juga mempunyai solusi mereka. Itu kita sendiri macam mana kita menggunakan ICT ini, sama ada kita menggunakan ia ke arah kebaikan ataupun ke arah keburukan. Kalau kita bijak menggunakannya, ia adalah berguna. Tapi kalau kita menggunakannya tidak bijak menggunakannya untuk benda-benda buruk seperti cyberbullying,
cyberbullying, kita mengambil maklumat orang lain, kita menipu. Itu menyebabkan ICT ini dipandang serong oleh masyarakat. Maka, marilah kita bersama-sama menggunakan ICT ini ke arah kebaikan. Daripada saya.